Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan fiqh menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan insya-Allah nama Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita akan bincangkan yang lepas kita dah bincangkan berkaitan dengan perkara yang sunat dilakukan ketika dalam solat, dan pada pagi ini insya-Allah kita nak sambung perkara-perkara yang sunat dilakukan setelah selesai daripada solat. Untuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, selepas sahaja solat selesai, antara yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah beristighfar sebanyak 3 kali, seperti mana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang, baginda akan membaca istighfar. Yang dipanggil istighfar dengan bacaan astaghfirullahal azim. Dan ini sabit daripada seperti mana yang saya sebutkan tadi, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kaifiyah cara istighfar itu disebut oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala salah seorang perawi yang meriwayat ataupun yang meriwayatkan hadis istighfar setelah selesai sembahyang ni. Beliau berkata, salah seorang perawinya telah ditanya bagaimanakah istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawab perawi tadi dengan bacaan astaghfirullah. Astaghfirullah, ini dibaca setakat lafaz astaghfirullah dengan astaghfirullah. Sudah dua kalimat saja. Itu yang sabit dalam dalam riwayat. Maknanya kalau dalam fiqh Syafi'i katakan bacaan istighfar lepas mayang itu dibaca setakat astaghfirullah, 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 3 kali dibaca. Sunat dibaca. Tapi kalau kita kata lihat hari ini rata-rata orang yang jadi imam ataupun orang yang salat katakan dia akan baca astaghfirullahal azim. Ada yang baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz itu bagaimana Ustaz dikatakan? Secara umum rahmati Allah masih lagi dalam konteks istighfar. Lafaz tersebut masih lagi dalam konteks istighfar. Cuma adakah riwayat itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita kata sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sabit menyatakan. Cuma ulama bahaskan ialah lafaz yang sabit dibacakan selepas selesai sembahyang. Ada lafaz istighfar yang dia boleh dibaca luar daripada solat, sabit tapi dibaca luar daripada solat. Kita banyak lafaz-lafaz istighfar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tadi adalah astaghfirullah, kemudian astaghfirullah, paling ringkas astaghfirullah. Ada yang riwayat astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Dan ada penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sayyidul istighfar dibaca pagi sekali, petang sekali. Sayyidul istighfar dibaca pagi sekali, petang sekali. Sabit daripada Nabi SAW dibaca sekali pagi, sekali petang. Nabi sebut dengan kelebihannya, siapa yang baca pada waktu pagi, andai kata dia mati pada siang harinya, maka orang itu wajib baginya syurga. Siapa yang baca baginya pada waktu petang mati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kata andai kata malam hari dia meninggal dunia, maka layak untuk dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kelebihan istighfar, sayyidul istighfar. Adapun lafaz-lafaz yang lain tadi itulah macam saya kata tadi, astaghfirullahal azim itu riwayat yang menyatakan lafaz tersebut dibaca lebih umum, bukan dalam konteks selepas selesai salat. Tapi tidak adakah salah untuk nak baca selepas selesai salat? Wallahu a'lam menyatakan masih lagi dalam konteks istighfar. Masih lagi dalam konteks istighfar. Cuma yang lebih baiknya kita katakan dibaca lepas selesai sembahyang ni dengan hanya astaghfirullah, seperti mana yang telah diriwayatkan dalam riwayat Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Apabila ditanyakan kepada perawi hadis istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang itu, dikhabarkan istighfarnya ialah dengan bacaan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wallahu a'lam. Dan jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala lepas mayang terus dibaca dengan istighfar. Sebaik-baiknya terus dibaca dengan bacaan istighfar, maka itu lebih baik. Lebih baik kerana solat kita tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala yang disunnahkan begitu. Seperti mana tadi dalam riwayat Ibn Abbas, bukan Ibn Abbas, dan siapa yang lupa saya perawi dia. Ada dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Nabi beristighfar 3 kali. Ada saya tak ingat sekarang ni dia punya perawi dia siapa. Kalau tak silap saya lah, Thauban radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW apabila selesai salat, baginda akan beristighfar sebanyak 3 kali. Jadi lepas mayang sebaik-baiknya bacaan yang perlu dibacakan ialah istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa kata ulama, kenapa perlu istighfar lepas mayang? Setelah selesai terus bacaan istighfar. Kerana Allah Subhanahu wa taala dia punya signifikan ni kita katakan adalah salat kita banyak kecacatannya, banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Maka sebaiknya lah selesai sembahyang itu dibaca dengan istighfar. Istighfar, dan kita takut, kita takut pada Allah Subhanahu wa taala amalan kita tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dibaca dengan istighfar. Dan itu bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai sembahyang kita terus baca istighfar. Untuk imam ada riwayat dalam fiqh Syafi'i sendiri katakan, diriwayatkan daripada Ibn Abbas, selesai sembahyang dibaca Allahu Akbar untuk imam, tidak pada makmum. Imam antara sebelum istighfar itu dibaca dengan Allahu Akbar, khas untuk imam saja. Seperti mana sabit dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, aku mengetahui salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakhiri dengan takbir. Diakhiri dengan takbir. Mana Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi akan baca Allahu Akbar. Untuk imam menyatakan untuk imam Allahu Akbar, dan lepas tu baru istighfar. Tapi kalau untuk makmum dimulai dengan istighfar. Itu seperti mana yang sabit dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wallahu a'lam. Kemudian selepas itu nama Allah ialah bacaan
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Begitu lafaznya yang thabit yang disebut dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan itu juga yang thabit dalam kitab dalam kitab Sahih Muslim. Lafaznya begitu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dalam lafaz yang dibaca kita biasa dibaca di mana-mana masjid ataupun di surau ya kan, ataupun kita sendiri amalkan, dan kita ada tambahan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wallahu a'lam. Tambahan itu dalam riwayat Imam Muslim tidak ada. Saya tak pasti dalam riwayat yang lain. Wallahu a'lam. Tapi kalau riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Muslim, dia setakat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kenapa saya lebih tekankan zikir yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas? Kerana di sana menghormati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menepati dua sunnah Nabi SAW. Yang pertama ialah dari segi zikirnya lepas salat itu. Yang kedua lafaz itu, lafaz tersebut. So kita menetapi dua keadaan, dua sunnah Nabi SAW. Satu daripada sudut zikirnya lepas mayang. Yang kedua tentang mati Allah, kita dapat menepati dari sudut lafaz yang Nabi ajar, kan? Itu lebih baik. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pendek katakan. Saya tak nak kata orang yang baca Allahumma antas salam wa minkas salam Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu tidak betul, katakan. Sebab sebagian besar lafaznya tadi memang warid dalam hadis Nabi SAW, ataupun tambahan itu wallahu alam, saya tak tahu adakah riwayat di sana, wallahu alam, saya tak tahu. Setakat yang saya hafal, yang saya belajar dalam riwayat Muslim itu hanya ada Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, wallahu alam. Maka saya pegang bahawa dalam lafaz yang ada dalam hadis Nabi SAW itu lebih baik. Kemudian selepas selesai sahaja baca Allahumma antas salam, kita sunat baca tahlil. Kita sunat bertahlil. Bertahlil ni apa maknanya, Ustaz? Bertahlil ialah kita baca la ilaha illallah. Itu makna tahlil. Bertahlil itu la ilaha illallah. Bukan tahlil istilah Melayu. Bertahlil istilah Melayu dia lain. Itu lain. Nanti yang baca Ustaz, zaman Nabi, bukan dalam hadis Nabi pun Nabi bertahlil ke? Kata ya, Nabi bertahlil, tapi bukan bertahlil macam orang Melayu kita. Ya tak? Halala yuhallilu tahlil ialah membaca la ilaha illallah. Orang Melayu kita bertahlil itu maknanya ialah kenduri, yang mana di dalam program tahlil itu antara yang banyak dibaca ialah la ilaha illallah. Ada lain, istilah tu tak sama, ya tak? Nabi bertahlil, dia baca la ilaha illallah je, ya kan? Nabi bertahlil baca la ilaha illallah. So kalau kita katakan Nabi bertahlil lepas mayang, apa maknanya? Nabi baca la ilaha illallah. Tahlilnya Nabi lepas mayang itu ialah bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali je. Lafaznya begitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sunnahnya begitu sekali. Setiap kali lepas mayang. Lepas mayang fardu, lepas mayang fardu kita lepas tadi Allahumma antas salam tadi, istighfar dan Allahumma antas salam, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak tambah lagi boleh Ustaz? Boleh. Ada riwayat yang tambah. Wala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'il hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Boleh. Sambung panjang lagi. Ada. Itu sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
seperti mana yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim. Nabi nak baca Allah la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir saja pun boleh, harus sampai situ saja. Sekali dibaca setiap kali selepas sembahyang fardu. Kemudian disambung dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul dzal jaddi minkal jadd. Disambung begitu lepas la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disambung dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul dzal jaddi minkal jadd. Besar maknanya tu zikir itu. Lepas kita baca la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya, baginya segala kekuasaan, hanya baginya segala pujian. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada siapa yang boleh menghalangi apa yang Engkau berikan. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tiada siapa yang boleh menghalang kalau atas apa yang Kau berikan. Dan tiada siapa yang dapat memberi apa yang Kau telah Kau tegah. Apa yang Allah halang, tak ada siapa pun yang mampu nak menyampaikannya. Yang Allah tegah, tak ada siapa mampu untuk memberi. Wala yanfa'ul zal jaddi minkal jadd. Dan tiada siapa pun yang berkuasa memberikan manfaat selain daripada-mu ya Allah. Mana orang yang ada kedudukan ke apa ke menurut Allah, pada asal hukum asalnya tidak ada apa-apa keistimewaan kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat macam mana ke dia katakan tidak ada apa-apa kelebihan khusus menurut Allah kecuali jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Mana pangkat-pangkat yang ada kita kata hari ini kat dunia tidaklah menyebabkan dengan pangkat tersebut mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakan raja ke, sultan ke, datuk ke, siapa ke nama Allah, katakan tak ada beri manfaat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kata yang beri manfaat, kedudukan yang beri manfaat ialah kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dah sebut dah, seorang itu bila dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab, nyatakan segala perbuatannya mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Itu apabila dia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sunatnya kita kata memperlahankan zikir dan doa, itu sunat. Dalam mazhab Syafi'i katakan seperti mana yang disebut dalam kitab ni, kata sunat memperlahankan zikir dan doa kecuali jika imam tadi hendak mengajar makmum, maka kedua-duanya dibaca keras, katakan zikir dan doa tak masalah, katakan untuk nak mengajar makmum, kata tidak dengan niat untuk nak mengajar makmum maka harus, katakan, atau tidak ada masalah untuk itu, kata. Dan untuk imam sahaja, untuk imam, untuk makmum tidak ada apa-apa keperluan untuk diangkat suara. Bagi makmum itu tidak ada apa-apa keperluan. Imam yes, diangkat suara untuk tujuan mengajar, diangkat suara untuk tujuan memati Allah Subhanahu wa taala tadilah, nak membimbing masyarakat dengan zikir yang thabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan khaifiyah, bilangannya dan sebagainya, begitu. Maka tu nama Allah Subhanahu wa taala untuk itu sunat, mengatakan. Tapi kalau semua dah tahu cara zikir dan sebagainya, maka tidak yang sunatnya ialah kita memperlahankan zikir dan juga doa. Makmum tidak terikat dengan zikirnya imam. Kadang-kadang ada makmum nama Allah Subhanahu wa taala, dia kita kata imam zikir dia berzikir. Imam tak zikir dia tak zikir. Tak ada, makmum dia tak terikat. Makmum terikat dengan imam masa ketika salat saja. Daripada awal salat takbiratul ihram sampailah kita kata dia selesai beri salam, assalamualaikum warahmatullahi.
habis dia punya connection ataupun dia punya mutabaah ikut imam tu habis, saya katakan. So selepas sembahyang dia maknanya masing-masing. Itu yang asal, saya katakan. Tapi kita masyarakat Melayu biasa lepas sembahyang, saya katakan duduk, imam baca doa, zikir dan kemudian doa, saya katakan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian dalam ayat Allah Subhanahu wa taala selesai baca Allahumma la mani'a lima a'tita wa la mu'tiya liman mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sunatnya disambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Dia ada tambahan sikit. Tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tidak di yuhyi wa yumit, tetapi dibaca Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Dia ada tambahan yuhyi wa yumit. Jika ditambahan yuhyi wa yumit itu dibaca selepas salat subuh dengan maghrib dan subuh sahaja, seperti mana thabit dalam hadis Nabi SAW. Maknanya bukan boleh kita baca kalau nak baca lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, Ustaz macam mana Ustaz? Lepas zuhur, lepas asar, lepas isyak macam mana? Saya kata tak sabit. Yang sabit ialah dibaca selepas subuh dan juga selepas maghrib sebanyak 10 kali. Ingat itu nama Allah, sunnahnya tadi zikirnya hatta bilangannya tu adalah sunnah, bukan sekadar lafaz. Zikir lafaz bilangannya sekali. Kalau kita nak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali Nabi baca selepas salat maghrib dan selepas salat subuh. Lepas maghrib, lepas subuh dia baca 10 kali. Yang lain dia tak dia baca yuhyi wa yumiit. Dia baca tadi ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali saja. Setiap kali selepas sembahyang. Sama ada maghrib dengan hatta maghrib dengan isyak. Yes, maghrib dengan isyak pun dia baca sekali. Kemudian cuma special lepas maghrib dengan lepas subuh dibaca 10 kali tambahan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, tambahannya yuhyi wa yumiit. 10 kali lagi. Jadi tata cara itu penting, kita kena tahu. Bukan main baca aje. Zikir, yang penting zikir. Tak boleh gitu, katakan. Nabi kata apa? Sallu kama raaitumuni salli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. So kita tak boleh lari daripada apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak create ibadat sendiri tak boleh, katakan. Kita kena lihat apa yang Nabi buat dan kita buat, katakan. Dari sudut bilangannya. Dan adabnya macam Allah Subhanahu wa taala, kita kata kalau untuk bacaan la ilaha illallah, maknanya pergerakan kita setelah selesai sembahyang haruslah kita bergerak. Kalau untuk solat maghrib dengan subuh khususnya, kita boleh bergerak apabila kita selesai baca 10 kali tu. Mana imam untuk first dia akan tengok, dia akan baca sampai habis 10 kali tu, barulah dia berpusing ataupun menghadap kanan ataupun kiri. Dan dia ada kelebihan. Nanti kalau saya ingat dia punya hadis Nabi SAW, kelebihannya tadi saya akan sebutkan. Dia ada kelebihan yang disebut. Kalau syekh kami dulu masa dia mengajar kami hadis berkaitan dengan azkar lepas selesai sembahyang, dia kata kena lihat, nak dapat kelebihan itu kena ikut syarat yang disebut dalam hadis dia. Sebab dia gunakan man, siapa. Jadi Nabi lepas sembahyang dia tak gerak. Selesai bacaan lepas subuh, lepas maghrib, selesai bacaan 10 kali itu, bacaan zikir la ilaha illallah tu, dia duduk kekal pada tempat semayang dia ketika dia bagi salam tadi. Lepas selesai 10 kali tu baru dia bergerak. Hatta makmum juga sunatnya begitu.
Tapi kalau dia bergerak sebelum tu Ustaz, maknanya dia tak dapatlah pahala sunat ni. Dia dapat pahala bacaannya tadi, dia dapat sebagai zikir saja, dia tak dapat kelebihan khusus untuk bacaan la ilaha illallah wa la syarikalah. Kerana dalam lafaz hadis tadi mensyaratkan kita duduk pada ketika duduk dalam keadaan kita selesai sembahyang. Kita selesai sembahyang dalam keadaan macam mana? Ya, duduk bersila ke, duduk tawarruk ke, duduk duduk iftirash ke, kita duduk dulu keadaan gitu sampai kita selesai baca 10 kali tadi. Okey, tak masalah. Saya dah kata imam makmum tadi dia tidak terikat dengan imam, ya kan. Dia kena baca, dia kena kira pula 10 kali. Dia kena kira 10 kali. Bukan kita based on imam, tidak. Majoriti ramai orang yang makmum ni dia based on imam. Imam berhenti, dia berhenti, padahal dia tak cukup lagi 10. Ataupun imam harus untuk makmum mendahului, tak ada masalah. Kat sini saya kata awal-awal makmum tidak terikat dah dengan imam. Jadi makmum kena kira sendiri. Dan mengira itu adalah dianggap sebagai satu sunnah juga. Kan Nabi SAW yu'id ya'qib biyamini. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengira dengan tangan kanannya. Bahkan cara kira tu pun Allah disebut oleh para ulama yang perawi hadis bil anamil. Anamil ni makna ruas. Kalau 10 tak apa lah, kata kita kira biasa je, ataupun nak kira dengan ruas pun boleh 10 kali. Nanti lepas ni ada zikir yang panjang, kena kira. So mengira 10 kali itu sunnah. Nak kira macam mana tu, ada nak kira dengan tangan ke, bahkan kata ustaz boleh tak guna tasbih, katakan alat, harus benda tu harus. Riwayatkan daripada sahabat ada yang mengira guna batu. Subhanallah subhanallah, zikir dengan batu harus, katakan. Cuma dari sudut afdal itu ada perbincangan di sudut ulama, mana yang lebih afdal, dengan tangan ataupun dengan apa yang dilakukan oleh sahabat dengan tasbih ataupun dengan alat. Nah, jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala dibaca 10 kali. Kemudian sunat dibaca dengan bacaan 3 qul. Qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Dibaca 3 kali. Lepas maghrib dan lepas subuh dibaca 3 kali. Lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali, 3 qul, iaitu qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lepas maghrib, lepas subuh. Waktu lain zuhur, asar dengan isyak cukup dibaca sekali sahaja. Kita beramal dengan bilangannya sekali, katakan sekali. Sunnahnya dia bilangan bersama. Dan seterusnya nama Allah Subhanahu wa taala dibaca dengan ayat dengan kita kata dengan bacaan ayat kursi. Ayat kursi. Sunnah dibaca selesai sembahyang, dibaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ila akhiril hayat. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya dibaca dengan bacaan tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Subhanallah dibaca 33 kali, alhamdulillah dibaca 33 kali, Allahu akbar dibaca 33 kali. Dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Diulang sekali lagi, la ilaha illallah, lepas zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Bilangan 33 kali itu dibaca dengan dikira dengan tangan. Baiknya dengan tangan. Subhanallah, 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 subhanallah. Maknanya sekali 1, 2, 3, 4 5, 6, 7. Ada. Kita ada ruas tangan ni. Kalau dengan kanan ni, saya tunjuk dengan tangan kiri, tapi sebenarnya kita apa nak, saya nak tunjukkan cara tu dengan tangan, saya tunjuk tangan kiri lah. Tapi kita nak kira dengan tangan kanan. Sunnahnya dengan tangan kanan. Tapi saya nak tunjukkan cara kira. Nak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mula daripada kelingking. Mula daripada kelingking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So dia punya kiraan ni cukup 33 kali. Dah. Sebab baiknya gitulah cara kira, ya. Sampailah cukup 33 kali. Dan kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, subhanallahnya 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan antara yang sabit lagi, dibaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu juga sabit zikir lepas sembahyang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir, mengingatimu, mensyukuri nikmatmu dan melakukan sebaik-baik ibadat kepadamu. Tapi banyak yang masukkan ia dalam doa. Untuk bacaan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, dibaca 3 kali setelah selesai sembahyang. Nyatakan ada disebut dalam riwayat, contohnya dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu taala, tapi hadisnya dibahaskan oleh para ulama daripada sudut kesahihan dan kedhaifannya. Ada. Bagi saya tidak ada apa ni, wallahu alam, benda tu macam Allah ada disebut dalam riwayat, katakan walaupun hadis tu dhaif, katakan, maka mungkin ada dia nak beramal dengan hadis dhaif, dia ada syarat dia. So Imam Nawawi dibawa dalam kitab Al-Azkar tu, maka kita katakan tentulah Imam Nawawi lebih faham apa ni dalam sudut periwayatan. Kenapa dimasukkan Allahumma azinna minan nar itu, walaupun hadis itu dhaif, tapi mungkin nama Allah di sisi Imam Nawawi bendanya tidak kita katakan cukup syarat, maknanya istilahnya cukup syarat. Sebab tu Imam Nawawi bawa. So kalau orang membaca Allahumma azinna minan nar, tidak ada masalah lepas sembahyang, kerana ada riwayat hadis, walaupun hadisnya dhaif, katakan. Cuma dibaca dengan betul. Dibaca dengan betul Allahumma ajirna minan nar. Jangan dibaca Allahumma ajurni ataupun Allahumma ajurna minan nar. Allahumma ajurna minan nar, salah. Dia Allahumma ajirna minan nar. Kalau dibaca Allahumma ajurna minan nar, dibaca maksudnya lain. Ya Allah, berilah ganjaran neraka pada kami. Allahumma ajurna, beri ganjaran. Ya Allah, berilah ganjaran. Allahumma ajirna, ya Allah, jauhkanlah kami. Oh, jauh beza. Satu minta jauh, satu minta balas. Jangan silap baca. Bab salah baca ni masalah yang tidak. Kalau ada, saya pernah pergi satu sekolah, dia tulis Allahumma barik lana fima razaqtana. Dia tulis dekat dinding sekolah, dekat dia punya apa ni kantin sekolah tu. Dia tulis Allahumma barik lana. Barik dia gunakan hamzah dengan ya, ya maksurah, ada hamzah.
disukunkan hamzah, barik lana. Saya kata waliyazbillah min dhalik. Saya kata, kenapa Ustaz? Dia kata, kerana barik lana makna jauhkan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan daripada apa yang kau rezekikan kepada kami. Kita minta jauh. Orang nak minta rezeki, dia minta jauh. Sebab apa? Sebab lafaz bacanya tak betul. Dia Allahumma barik lana, kaf, barulah kita mohon keberkatan. Ya Allah, berilah, berkatilah, kan? Dia baca barik. Barik makna jauh. Wallahu a'lam. Waliyazbillah. Baik. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, itu zikir yang yang antaranya zikir-zikir yang sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, nyatakan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang semayang fajar dengan berjemaah, kemudian duduk berzikir mengingati Allah sehingga terbit matahari, kemudiannya solat 2 rakaat, adalah baginya pahala seperti pahala haji dan umrah dengan seumpamanya. Maknanya lepas semayang subuh mengingati Allah, duduk berzikir mengingati Allah sehingga terbitnya matahari, kemudian salat 2 rakaat, adalah baginya pahala seperti pahala haji dan umrah. Saya ingat lagi masa belajar hadis ni, kalau hadis Anas ni, Anas bin Malik, nak dapat pahala haji dan umrah ni, yang disebut ni, dia ada beberapa syarat disebut dalam hadis ni. Pertama, salat subuh berjemaah. Syarat pertama, syaratnya ialah salat subuh berjamaah. Kemudian duduk berzikir mengingati Allah. Dan duduk berzikir ni, kata Syekh kami dulu dalam mensyarahkan hadis ni, duduk pada tempat yang kita salat. Kat mana kita salat, duduk di situ tanpa bergerak. Tu syarat yang kedua. Yang ketiga, macam Allah Subhanahu wa taala, maknanya kalau bergerak pun, kalaulah kita kata dia bergerak sekalipun, dia hanya bergerak pada bergerak setempat lah. Dia tak bergerak, maknanya bangun kedua belakang, tidak. Dia ada duduk di situ tempat yang dia salat tadi. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir, terbit je matahari, macam Allah, dia salat sunat 2 rakaat. Means maknanya dengan wuduk yang sama, sama, barulah dia dapat kelebihan pahala seperti pahala haji dan umrah dan seumpamanya. So kalau nak dapat kelebihan itu, nak zikir apa Ustaz sampai terbit fajar, kan? Zikir kita kan lepas semayang, kata memang zikir antaranya adalah zikir lepas semayang. Dan kemudiannya macam Allah, kita ada zikir pagi, zikir sabah. Habis setelah semayang, zikir lepas semayang habis dah kita. Dan yang keduanya, seterusnya kita boleh baca Quran, boleh baca zikir pagi, katakan tu semua adalah zikir. Ini anggap sebagai zikir. Dan pengajian juga macam Allah Subhanahu wa taala, satu bentuk zikir, katakan duduk, katakan. Tapi itu ikut syarat itulah. Pertama, solat subuh berjemaah, kemudiannya berzikir duduk tempat dia salat macam Allah, kata. Kemudian berzikir sehinggalah terbitnya matahari. Terbit matahari ke atas segalah tu, lepas tu dia sembahyang sunat 2 rakaat. Wallahu a'lam. Sabit dalam sunnah banyaknya doa-doa dan zikir-zikir lepas sembahyang. Bab doa memang banyak riwayat, doa pun banyak riwayat dalam hadis Nabi SAW. Antaranya ialah doa Nabi ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata aku tak pernah tinggal lepas sembahyang baca doa ni. Tak pernah tinggal. Dan antara yang Nabi sabit Nabi baca setiap kali selepas sembahyang, la rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, katakan. Lepas salat subuh dengan salat salat maghrib, dia ada yang doa yang sabit, ila Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa husna ibadatik. Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada juga lagi doa-doa yang sabit dibaca selepas sembahyang, dan harus nak berdoa dengan apa doa sekalipun pada Allah Subhanahu wa taala, kerana doa selepas salat fardu seperti mana yang sabit dalam hadis Nabi SAW adalah doa yang mustajab. Lepas sembahyang fardu adalah waktu yang mana doanya mustajab. So berdoalah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, tadi saya kata hadis Anas tadi khusus untuk salat subuh ini, nyatakan yang zikirnya baca lepas sampai terbit matahari, dan salat sunat 2 rakaat barulah dapat pahala seperti pahalanya haji dan umrah. Untuk waktu-waktu yang lain, salat-salat yang lain macam Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya harus kita bergerak, beralih tempat selepas selesai daripada salat dan zikir. Zikir tadi saya kata, kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maknanya habiskan 10 kali itu lepas maghrib, lepas subuh, barulah boleh bergerak. Kalau kita kata salat yang lain, zuhur, asar dengan isyak, maknanya kita selesai sembahyang kita boleh bangun, tak ada masalah. Duduk belakang ke, bergerak ke sikit, katakan, tidak ada masalah. Tak. Itu sunnah juga, beralih daripada tempat salat fardu itu untuk salat sunat. Selepas itu tidak semestinya pada tempat yang dia salat. Kerana kita ni macam Allah Subhanahu wa taala, antara yang sunnahnya ialah diperbanyakkan tempat salat itu dalam masjid. Kalau kita salat dalam masjid itu tempat yang berbeza-beza, salat fardunya dan salat sunat. Untuk apa? Kerana macam Allah Subhanahu wa taala, pertama bila kita banyakkan tempat salat tadi, Allah sebut dalam Quran, Allah berfirman dalam Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Mana bumi ni esok dekat akhirat dia akan ceritakan ke atas kita, dia akan jadi saksi apa yang kita buat atasnya. So memperbanyakkan tempat itu, khususnya dalam salat tadi, macam Allah berpindah tadi, lebih adalah afdal. Begitu juga macam Allah, sebahagian salat sunat hendaklah dilakukan di rumah. Salat sunat macam Allah Subhanahu wa taala sangat digalakkan dilakukan di rumah. Tapi bukan makna tak boleh dibuat di masjid. Sunat qabliyah ba'diyah, walaupun ada sebagian riwayat hadis Nabi SAW Nabi lakukan di rumah, maka kita pun boleh buat di rumah. Bahkan buat di masjid boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sebab ada juga riwayat-riwayat hadis Nabi buat di masjid. Lebih-lebih lagi lah kita kalau balik rumah sekarang, dah lupa dah nak buat.
ataupun banyak urusan yang lain kata, maka selesaikan di masjid. Tidak ada salahnya begitu. Hatta sunat qabliyah dengan ba'diyah. Ba'diyah contohnya qabliyah maghrib, qabliyah subuh, qabliyah kita ada beberapa sunat rawatib itu. Sunat rawatib yang dituntut kepada kita untuk lakukan ialah sebanyak 12 rakaat. Kita baca ada dua kata 10. Kalau 10-nya tuan-tuan macam Allah, subuh 2 sebelum, dan kemudiannya maghrib 2 rakaat selepas, 4, kemudiannya zuhur 2 sebelum 2 selepas, mana dah situ dah 8, dan kemudiannya selepas isyak 2. Lepas maghrib 2, lepas isyak 2, lepas subuh sebelum subuh 2, dan kemudiannya sebelum dan selepas maghrib 2. Ada 10. Satu riwayat 12. Ibn Umar ada meriwayatkan 12 rakaat. So 12 rakaat tambahan 2 rakaat sebelum zuhur. Ini maknanya sebelum zuhur ada 4 rakaat. Dibuat berasingan 2. 2 rakaat. Ada. Wallahu a'lam. Maka namanya Allah Subhanahu wa taala boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan di masjid. Tengoklah, kalau kita sempat, kalau rumah kita sebelah masjid, sebelah surau, kita sembahyang kat rumah sempat, maka kita sembahyanglah di rumah. Ada. Tapi kalau kita rumahnya jauh, orang sembahyang sunatnya mengatakan kita terlepas takbir ke apa, maka eloknya terus ke masjid, katakan. Itu lebih baik. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala seterusnya kita katakan antara yang berlaku ialah pergi selepas salat. Sunat bagi imam dan makmum bangun dari tempat salat mereka selepas salam, seperti mana yang kita telah jelaskan, jika tidak ada kaum wanita di belakang. Maknanya kalau ni dalam bab adanya jemaah lelaki, ada jemaah perempuan di belakang. Zaman dulu dia tak letak tabir. Dia tak tabir untuk perempuan dengan lelaki, dia tak ada, dia open, katakan. Jadi apa yang berlaku ialah Nabi tidak akan pusing terus. Sahabat-sahabat tidak dibenarkan bergerak jika ada orang perempuan di belakang. Kalau orang perempuan, dia akan bangun lebih awal, dan sembahyang mereka akan bangun untuk keluar, dan selepas itu barulah orang lelaki boleh bergerak. Tapi kita zaman sekarang rahmat Allah dah ada tutup, bertabir dan sebagainya, maka tidak ada isu di situ. Wallahu a'lam bissawab. Seterusnya dikatakan adapun bersalaman. Orang kata apa hukum bersalaman selepas sembahyang, kata Imam Al-Izz Ibn Abi Salam rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya ianya termasuk dalam perkara yang bid'ah, dan tetapi bid'ah yang harus untuk bersalaman selepas selesai sembahyang. Ia tidak disifatkan makruh ataupun mustahab, sunat. Bukanlah satu perkara yang sunat ataupun perkara yang makruh. Lepas sembahyang bersalaman itu benda yang harus. Imam Al-Izz bin Abi Salam harus mengatakan bersalaman. Dan antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala memberi ulasan, katanya jika ini dikatakan ini yang dikatakannya adalah baik. Kata ulasan Imam Nawawi, yang terpilih, kata, jika dia bersalaman, berjabat tangan dengan orang yang ada bersamanya sebelum salat, maka ia mubah seperti yang tidak yang disebutkanlah, kata. Maknanya kalau sebelum sembahyang dia dah bersalam, maka tidak adalah sunat lagi dah lepas sembahyang. Dia jatuh hukumnya harus ni, katakan. Kalau dia belum bersalaman sebelum sembahyang, maka nama Allah Subhanahu wa taala
lepas semayang dia jatuh hukumnya mustahab. Mustahabnya tadi bukan sebab amalan khusus selepas semayang, tidak. Itu kena faham baik. Dia bukan amalan khusus setelah selesai semayang. Yang ini ramai orang tak faham, ya, tak? Adakah bersalaman itu satu perkara yang khusus adakah bersalaman itu satu perkara yang khusus ataupun dipanggil perbuatan sunnah selepas selesai semayang? Tidak. Dia bukan satu perkara yang sunnah yang sabit Nabi lakukan selepas selesai semayang, tidak. Itu kena faham baik. Nabi Ustaz katakan dia adalah sunnah yang dilakukan ketika berjumpa dengan orang. Tu. Sebab itu Imam An-Nawawi dia kaitkan dengan jumpa itu. Dah. Kalau dah bersalam sebelum semayang, maka lepas semayang tak apa-apa, tak perlu dah, atau mengubah saja. Tapi kalau lepas semayang mati Allah bersalaman atas dasar berjumpa itu, nyatakan maknanya tadi tak sempat bersalam, tak nampak bersalaman, lepas semayang salam, harus, bahkan disunatkan. Sunatnya kenapa? Bukan sunatnya adalah amalan khusus lepas selesai semayang. Sunatnya tadi ialah berjumpa. Sebab orang Islam, orang Islam, orang beriman, bila berjumpa, antara amalan yang boleh dilakukan ialah yatasafahan. Maknanya dia bersalaman. Selain bagi salam, bersalaman. Harus. Memang sabit dalam hadis Nabi SAW. Sebab itu nama Allah Subhanahu Wa Taala zikir lepas semayang nyatakan bersalaman itu ialah kita katakan sunat. Yang masalahnya hari ini, minta maaf saya kata macam Allah, ialah jika dilakukan secara khusus. Dilakukan secara khusus, maknanya lepas semayang semua orang kena beratur, bersusun semua, tak? Kemudian disertakan dengan selawatnya apa semua. Bagus selawat, bukan saya kata tak bagus. Tetapi kita kata perbuatan itu nyatakan dianggap satu perkara yang khusus dilakukan, itu masalah nyatakan. Lepas tu Imam Nawawi dikeluarkan fatwa pun atas dasar kita kata dah bersua ataupun belum bersua, nyatakan. Dah bersalaman ataupun belum bersalaman ketika berjumpa sebelum salat, nyatakan. Jadi sebab itu tidak perlu melakukan perkara-perkara yang tambahan, tambahan katakan. Maka elakkanlah, wallahu a'lam. So kalau orang tanya apa hukum bersalaman, pada sudut asalnya kita gunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kalau dah bersalaman sebelum, maka hukum bersalaman selepas selesai semayang itu dengan kawan-kawan sebelah mengatakan adalah harus. Tapi kalau belum bersalaman sebelum semayang, mengatakan lepas semayang baru jumpa, hukumnya adalah sunat, mengatakan. Tapi tanpa kaifiah yang khusus. Allahu a'lam. Itu dia tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang sunat dilakukan selepas semayang. Orang Melayu kita kadang-kadang lepas semayang sapu muka. Saya dah sebutkan sebelum ini, nama Allah mungkin pernah sebut sebelum ini, tidak sabit secara khusus nama Allah menyapu muka selesai semayang. Tidak ada sapu muka, apatah lagi bacaan khusus menyapu muka ketika selepas selesai daripada salat. Tidak ada, katakan. Wallahu a'lam. Adapun yang dinukilkan dalam setengah-setengah kitab adalah tidaklah berdasarkan kepada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, katakan. Wallahu a'lam. Memang ada disebut dalam setengah-setengah kitab, antaranya kitab Qalyubi wal Umairah dalam fiqh Syafi'i mutaakhir, katakan. Tetapi kalau kita lihat rujuk kepada kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i yang mutaqaddim, tidak ada amalan yang dikatakan
menyapu muka selepas selesai daripada salat ni katakan. Walaupun sandarannya dia kata Nabi lepas mayang Nabi sapu gini dahi, katakan. Memang ada Nabi sapu bahagian dahi, katakan, tapi Nabi sapu dahi tu sebab pasir melekat dekat dahi. Itu tujuannya. Kita nak sapu kat ni apa yang melekat kat dahi kita. Dan tidak sabit juga bacaannya. Bacaan ketika sapu muka lepas mayang tidak sabit. Allahu a'lam. Jadi bukanlah ia amalan khusus selepas selesai daripada salat, katakan. Wallahu a'lam. Yang sabit ialah tadi yang saya sebutkan tadi, istighfar dan zikir-zikir yang ada. Wallahu a'lam. Okey. Baik, itu dia tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan nak tanya kalau ada? Ya. Dia selain daripada 12 yang saya sebutkan tadi, hukum ni adalah sunat biasa. Yang 12 itu sunat muakkad. Maknanya tambahan 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum asar, ataupun 2 rakaat selepas tambahan lepas isyak, 2 rakaat tambahan selepas zuhur, mati Allah. Semuanya tambahan-tambahan itu dianggap sebagai sunat yang biasa. Wallahu a'lam. Tapi kalau sunat muakkad, yang panggil sunat muakkad ialah 12. 12. Wallahu a'lam. Yang lain kalau ada? Tak ada. So kalau tak ada, alhamdulillah, macam Allah, setakat tu saja yang sempat saya kongsikan pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.